Hari-hari kita dengar bubar. Kalau kita lihat siapa yang minta untuk bubar, UMNO. UMNO yang minta untuk bubar. Ini di bawah pimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun mereka dalam kerajaan, mereka minta untuk kerajaan itu dibubar. Tidak berlaku di lain-lain tempat di dunia, di mana kita dalam kerajaan, tapi kita minta supaya bubar. Dan apabila tidak dibubarkan, mereka teruskan dengan kerja harian. This is what we see in Malaysia. Every day they say, dissolve parliament. Now who's asking for parliament to be dissolved? It is the leadership of UMNO, Zahid Hamidi. And when that doesn't happen, they carry on. Mereka teruskan macam biasa. Perdana Menteri daripada UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri. Tetapi beliau tidak bersetuju untuk bubar. Itu kita tak tahu. Semalam kita ke parlimen. Dalam parlimen semua orang kata, mungkin esok, lusa atau hari Isnin akan bubar. Apabila tanya mereka, mereka kata tidak, kita akan teruskan sebagai kerajaan. Saya nak tanya semua di sini, macam mana kita boleh teruskan dengan pimpinan negara ini? Kalau dalam kerajaan di Putrajaya kita lihat mereka tidak bersetuju di antara satu sama lain. How do we move on with the government in Putrajaya when it is open and apparent that they don't agree with each other? Kita ada Perdana Menteri daripada UMNO yang tidak ikut arahan daripada UMNO. Kita ada UMNO yang tidak ikut arahan daripada Perdana Menteri daripada UMNO. Kemudian kita ada kerajaan yang terdiri daripada UMNO dan juga Perikatan Nasional. Mereka semua tak setuju di antara satu sama lain. Negara ini sekarang melalui masa yang cukup mencabar. Kita semua lihat ekonomi dunia kita. Ekonomi dunia kita menjadi ekonomi yang semakin teruk. Bukan sahaja kita di Malaysia. Baru-baru ini saya cek, kita lihat nilai mata wang kita. Nilai mata wang kita merosot dan merosot dengan teruk. Kita lihat bagaimana sekarang to the US dollar 464, 465 dan tadi saya lihat ramalan dia minggu depan mungkin 467. Apabila kita menghadapi masalah macam ini, kita lihat bagaimana ada masalah inflation, harga barang naik, kos hidup naik dan sebagainya. Dalam masa ini kita perlu ada satu kerajaan yang boleh membawa negara kita ke depan. Kita perlu ada satu kerajaan yang datang ke parlimen, bincang masalah rakyat, bagi kita pendapat, cadangan bagaimana kita boleh memperbaiki hidup rakyat. We are going through worldwide problem, economic, where we see not just our ringgit depreciating, we also see inflation rising, the cost of living going up. What we need is a government that will sit together and find solutions for us as a country. Not a government that keeps talking about dissolving parliament for months and yet doesn't dissolve parliament but pretends that they are together and carries on. Ini apa yang kita ada. Seluruh dunia tanya, macam mana kita ada satu kerajaan yang bukan kerajaan. Kerajaan yang setuju tapi tak setuju. Kerajaan yang hendak parlimen tapi tidak hendak parlimen. This is what we have. Bagaimana kita sudah sampai ke tahap ini? How did we come to this? Kita lihat apa yang berlaku dalam tahun 2018. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengulangi, untuk mengingatkan semua apa yang berlaku dalam tahun 2018. 2018 was a turning point for Malaysia. Kita semua tahu 2018 menjadi titik kita akan tidak lupa selama-lamanya. Kerana kita sebagai rakyat Malaysia, kita buat satu keputusan. Keputusan itu adalah keputusan yang berani. Keputusan untuk kita buat pertama kalinya tukar kerajaan di peringkat pusat. Kenapa perlu kita ambil tindakan itu?
Kita perlu ambil tindakan itu kerana walaupun kita dalam pembangkangan bertahun-tahun, bangkitkan isu ketirisan, bangkitkan isu salah guna kuasa, bangkitkan isu rasuah. Tetapi apa yang kita sebut itu tidak diambil tindakan. Tidak dinilai oleh Kerajaan Barisan Nasional. Malah kita lihat keadaan menjadi makin teruk. If we talk about corruption back in the 80s and the 90s, yes, we in the opposition consistently fighting against corruption, consistently fighting against abuse of power, consistently fighting for a better and cleaner government. But what happened? What we see, apa yang kita nampak adalah mereka menjadi lagi teruk. 1MDB was an issue that was brought up in 2010-2011. Kita tahu 2010, 2011 sudah dibangkit dan dibincangkan masalah besar yang membabitkan jumlah wang yang sangat besar yang menjadi kepunyaan rakyat Malaysia. Masa itu kita lihat Barisan Nasional masih menjadi berkuasa. Perdana Menteri masa itu, beliau tahu. Mereka tahu berkenaan dengan masalah ini. Tetapi apabila kita bangkitkan, apa yang berlaku? Tindakan diambil terhadap kita. Apabila kita bangkitkan, Dato' Sri Anwar Ibrahim bangkitkan perkara itu, Lim Guan Eng bangkitkan perkara itu, Tony Phua, Rafizi, kita lihat tindakan diambil terhadap mereka. Mereka dibawa terhadap polis, statement diambil. Mereka disaman di mahkamah. So when we raise these issues, we speak about it in parliament, we speak about it outside, explain the severity of it, betapa teruk, betapa masalah ini serius. There was no action taken against us. Sehingga kita sampai satu tahap di mana kita kena buat keputusan. If the government can't improve things, if they cannot resolve corruption, if they cannot make Malaysia a better place, then it is time for the people to rise, to change that government so we can make a change for the betterment of this country. Itu apa yang berlaku 2018. Dan ramai yang tanya berkenaan dengan apakah hasilnya. Saya nak sebut di sini, kalau kita lihat apa yang berlaku di Putrajaya hari ini, kita bandingkan dengan apa yang berlaku di negeri-negeri yang diperintah oleh kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. We have got 3 states. Got Negeri Sembilan, Selangor and Penang. Pulau Pinang dan Selangor sudah 3 penggal di bawah kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. These governments, 3 terms. Kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan ini membuat kerja yang baik. Kita ada pimpinan-pimpinan di bawah Lim Guan Eng, Saudara Chow Kon Yeow, dan juga di Selangor. Kita menjadi negeri-negeri yang menjadi tumpuan, fokus seluruh Malaysia. Kita ada negeri-negeri yang mempunyai ekonomi yang terbaik. Kita lihat bagaimana tidak ada masalah di dalam kerajaan. We don't have this problem. Negeri-negeri Pakatan Harapan kita ini memerintah. Kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat buat keputusan 2008, 2013, 2018. 5 tahun kita buat kerja kita. Fokus kita adalah untuk kita memperbaiki tahap dan mutu kehidupan rakyat negeri-negeri. So you will see no fight among us in PH.